Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera yang dihormati seluruh warga KPM yang saya muliakan. Saya Zuraina Omar, Guru Besar SK Putatun Inopong Pinampang Sabah, ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kerana telah memberi peluang sekali lagi kepada sekolah kami untuk menyertai pertandingan penilaian PSS peringkat kebangsaan 2021 bagi kategori sekolah kurang murid. Dengan itu, saya ingin mengambil kesempatan di sini memberikan penerangan tentang bagaimana pengurusan pusat sumber sekolah itu dilaksanakan dengan menggunakan tema pusat sumber jalinan asas kecemerlangan ilmu. Ini adalah latar belakang sekolah, di mana sekolah ini telah pun dibina pada sekitar tahun 1964. Dan pada tahun 2018, sekolah telah menerima bangunan ABS baru yang mengandungi 6 bilik darjah di bawah projek sekolah Daif. Selain daripada itu, tahun 2021 juga sekolah telah dinaik taraf dengan menerima bangunan baru juga, iaitu bangunan pusat sumber dan juga kantin. Dan ini pula adalah senario pemandangan bagi pusat sumber yang terkini yang telah pun dimula digunakan pada tahun 2021. Ini adalah maklumat asas sekolah di mana guru pusat sumber adalah Cikgu Mauricia Kubot. Sekolah ini terletak 8 km daripada bandar, merupakan sekolah kurang murid dan juga mempunyai bilangan guru seramai 13 orang, termasuk saya sendiri, AKP 2 orang. Jumlah naskah buku yang ada di pusat sumber sebanyak 3.963 buah buku. Dan kami mempunyai murid seramai 177 orang. Dan peruntukan kewangan pada tahun ini adalah sebanyak RM2,468.75. Dan ini pula adalah pengurusan kewangan pusat sumber yang disediakan daripada tahun 2019 hingga tahun 2021, di mana pada tahun 2021 sebanyak 75% peruntukan penggunaan pusat sumber telah pun digunakan. Bagi ruang bilik darjah pula, ruang bilik darjah adalah berasaskan PAK 21 di mana ada dipamerkan parking lot dan juga kehadiran murid. Hasil kerja murid juga ditayangkan di setiap sudut mata pelajaran yang terletak di belakang meja murid, di mana ianya adalah bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan semangat murid dalam menyiapkan tugasan yang disediakan oleh guru. Dan selain daripada itu, ruang perpustakaan yang bersifat minimalis juga digunakan oleh guru, terutama guru yang mengganti ataupun yang melaksanakan relief class. Dan bilik sudut media ini adalah digunakan oleh murid secara individu ataupun berkumpulan dengan menggunakan komputer. Ini pula adalah sudut tayangan, di mana sudut tayangan ini adalah bagi memudahkan murid-murid untuk menonton tayangan-tayangan yang berasaskan pendidikan bagi tujuan PDPC. Ini pula adalah bilik ICT yang merupakan bilik serbaguna juga kerana sekolah tidak mempunyai bilik ICT yang khas. Lain-lain bilik adalah kelas pemulihan dan juga bilik check-off. Dan ini adalah ruang akses kendiri, di mana ruang akses kendiri ini digunakan semasa nilam, rehat ataupun selepas waktu sekolah untuk memberi manfaat kepada murid belajar secara individu dan meningkatkan motivasi kerana ruang ini telah pun diubah sesuai mengikut pembelajaran abad 21. Selain daripada itu, sekolah juga mempunyai ruang karya agung, di mana ruang ini menyediakan bahan bacaan karya besar dan murid yang terlibat menggunakan ruang ini daripada tahun 1 hingga tahun 6. Dan ruang rujukan juga disediakan tetapi tidak boleh dibawa keluar, di mana yang hanya boleh meminjam buku adalah guru. Ruang pidato juga ada disediakan, di mana ruang ini adalah bertujuan
untuk meningkatkan ataupun mewujudkan sifat kepimpinan di kalangan murid. Ruang ini juga digunakan untuk pertandingan seperti pertandingan karaoke, bercerita ataupun penyampaian hadiah. Ruang terbuka juga ada disediakan untuk murid membaca pada masa nilam, pada masa PDBC juga boleh, dan juga waktu rehat. Ruang interaktif pun ada juga disediakan. Ia memberi peluang kepada murid menjalankan aktiviti menggunakan komputer, terutamanya melukis, mengulang kaji dan juga menaip. Selain daripada itu, ruang diskusi ada diadakan juga, diwujudkan untuk menjalankan aktiviti perbincangan dan mendengar taklimat. Ruang permainan dalaman seperti syahibah juga ada disediakan di pusat sumber yang boleh digunakan semasa waktu rehat dan juga selepas waktu sesi persekolahan. Selain daripada itu, sekolah juga ada menyediakan pondok laluan sudut ilmu seperti lorong ilmu, pondok ilmu yang merupakan sebagai bahan rujukan dan bahan bacaan. Sudut ilmu di setiap kelas diwujudkan dan rekod penggunaan sudut ilmu juga diambil sebagai galakan membaca kepada semua murid. Yang ini adalah merupakan galeri sekolah, di mana ruang galeri ini adalah merupakan sudut galeri Kadazan Dusun. Dalam galeri ini mempamerkan alat muzik dan pakaian tradisional bangsa Kadazan Dusun. Selain daripada itu, sekolah juga mempunyai taman sumber di mana ianya memberikan suasana pembelajaran yang tenang dan juga mesra pengguna. Selain daripada itu, sekolah juga mempunyai keceriaan luaran di mana keceriaan luaran itu adalah berbentuk lukisan mural yang terletak di luar bangunan sekolah sebagai salah satu cara menarik perhatian murid dan warga sekolah untuk mendapatkan info berkaitan COVID-19 dan memahami serta menghayati aspirasi pendidikan seperti yang tertulis dalam Plan Induk Pembangunan Pendidikan. Keceriaan dalaman juga ada disediakan di mana ruangnya itu adalah berbentuk minimalis juga dan merangkumi semua keperluan pembelajaran murid. Okey, yang ini adalah bahan bacaan, iaitu bahan cetak, bahan bukan cetak dan juga peralatan elektronik. Dan ini adalah nisbah buku yang telah pun digunakan oleh murid untuk tahun 2021, di mana buku adalah 3.963, nisbah dibahagi 159. 159 ini adalah daripada murid tahun 1 hingga tahun 6 bersamaan dengan 1.25. Ini adalah perbandingan pinjaman murid tahun 2019 dan tahun 2020, di mana pada tahun 2019 dan 2020 jumlah murid yang meminjam buku telah bertambah daripada 147 kepada 151 orang murid. Dan pinjaman mengikut enrollment guru pula adalah 100%. Okey, bahan cetak yang ada adalah seperti ini yang disenaraikan. Okey, dan yang ini juga adalah bahan bukan cetak. Okey, selain daripada itu, sekolah juga mempunyai URL FB sekolah. Dan di samping itu, sekolah juga mempunyai pusat sumber digital sekolah, dan di bawah itu disertakan link. Dan rak digital sekolah hanya mempunyai 35 bahan bacaan sahaja. Tapi selain daripada itu, senarai maklumat dan bahan yang boleh diakses melalui pusat sumber digital sekolah seperti perpustakaan negara Malaysia boleh diakses melalui PSS Digital, U-Pustaka, Delima dan juga perpustakaan negeri Sabah. Okey, peralatan elektronik. Okey, seperti yang dilihat. Dan ini adalah perbandingan data nilam untuk tahun 2021
18, 2019, 2020 dan 2021. Di mana pada tahun 2019 penggunaan data nilam sebanyak 22% dan telah bertambah kepada 25% pada tahun 2020. Tapi malangnya pada tahun 2021 ada penurunan sedikit sebanyak 2% kerana ini disebabkan oleh sekolah ditutup dan hanya melaksanakan PDPR, jadi menyebabkan guru ada sedikit masalah untuk mendapatkan rekod data nilam daripada murid itu sendiri. Dan ini pula adalah perbandingan peratus penggunaan rangkaian PSS digital, di mana pada tahun 2020 penggunaan PSS digital hanya sekitar pada 45% saja, dan bila tahun 2021 ada peningkatan sebanyak 67% secara keseluruhannya penggunaan PSS digital. Okey, bagi program aktiviti pusat sumber sekolah antaranya seperti kempen galakan membaca, di mana murid juga boleh melayari nilam melalui PSS digital, SK Putaton, dan ini adalah rekod kutipan data PSS. Dan juga bahan promosi juga ada disediakan, diberikan kepada murid yang terlibat dalam pengucapan awam setiap perhimpunan sebagai token. Dilancarkan pada waktu perhimpunan juga oleh guru besar itu pada tahun 2019, dan selain daripada itu dilekatkan di setiap kelas. Yang ini adalah pengiktirafan program nilam bagi peringkat sekolah. Dan ini adalah program kempen galakan membaca. Dan ini adalah pertandingan merekod nilam. Dan ini adalah pertandingan lorong ilmu dan sudut ilmu. Dan ini adalah merupakan sebahagian daripada aktiviti yang telah pun dilaksanakan sepanjang tahun 2020 dan 2021. Di mana pada masa ini sekolah telah melaksanakan bengkel pengawal PSS, bagi meningkatkan kemahiran pengawas pusat sumber, pertandingan bercerita, pertandingan mengagung peringkat daerah, dan juga di situ ada pelancaran bulan kemerdekaan di mana telah dinampakkan hasil inovasi murid, iaitu pembinaan Twin Towers menggunakan bahan asas buangan, dan seterusnya pameran pusat sumber semasa konvensyen Majlis Guru Besar Negeri Sabah pada tahun 2020 yang disampaikan oleh saya sendiri dan telah pun dilihat oleh Datuk Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Okey, bagi literasi maklumat, ini adalah literasi maklumat yang ada di pusat sumber. Program peningkatan kemahiran juga. Pameran promosi aktiviti galak guna PSS seperti yang saya terangkan tadi telah ditayangkan. Dan ini adalah lawatan sambil belajar ke Muzium Negeri Sabah pada tahun 2019. Okey, penglibatan warga sekolah, komuniti NGO, dan juga antara sekolah, baik pulih mencat dinding pusat sumber, khidmat bantu pusat sumber daripada guru-guru pusat sumber sekolah-sekolah lain. Okey, dan yang ini adalah program Hari Usahawan. Ianya adalah bertujuan untuk mengumpul dana pusat sumber sekolah. Ini adalah koleksi setempat seperti yang saya terangkan tadi awal berkenaan dengan galeri BKD. Ini adalah aktiviti yang telah pun dilaksanakan oleh panitia BKD. Okay, untuk inovasi sekolah pula, ini adalah kajian tindakan yang telah pun dilaksanakan oleh seorang guru yang bernama Cikgu Rozi.
di mana kajian tindakan ini adalah untuk meningkatkan kemahiran menulis di dalam bahasa Kadazan Dusun. Dan impaknya, ia telah mewujudkan perubahan sikap di kalangan murid, menarik minat murid untuk mempelajari bahasa Kadazan Dusun. Di samping itu, murid juga dapat membina ayat dalam masa yang singkat. Okey, di sebelah itu adalah keputusan ujian pra dan juga ujian pos. Okey, yang ini tujuan kajian tindakan itu juga selain daripada itu dapat memberikan impak kepada perubahan sikap ibu bapa, di mana ibu bapa prihatin terhadap perkembangan dan penguasaan anak-anak mereka dalam penggunaan bahasa Kadazan Dusun. Okey, untuk intervensi pula, okey, ini adalah intervensi yang dinamakan sebagai program pemulihan literasi numerasi yang dijalankan oleh guru tahap 1, di mana ianya adalah gabungan 2 subjek, guru BM dan juga guru bahasa Inggeris. Okey, impaknya telah meningkatkan prestasi subjek BM. Okey, begitu juga dengan numerasi. Okey, untuk tahun 2 pula inilah impaknya. Okey, anugerah yang telah pun dicapai oleh sekolah antaranya seperti Johan Pertandingan Pusat Sumber Cemerlang kategori SKM peringkat daerah pada tahun 2018, Johan Pertandingan Pusat Sumber Cemerlang kategori SKM peringkat negeri Sabah 2019, Anugerah Pengurusan Cemerlang dalam Pengajaran dan Pembelajaran dari Rumah pada tahun 2020, Anugerah Penyertaan Pertandingan Pusat Sumber Peringkat Kebangsaan 2020, Anugerah Penerapan Kendiri Bilik Rehat iaitu Tandas pada tahun 2021 dengan penerapan 5 bintang. Lain-lain anugerah seperti Anugerah Pusat Sumber Cemerlang kategori sekolah kurang murid peringkat daerah pada tahun 2017, Anugerah Pengurusan Kewangan dan Akaun Sekolah pada tahun 2017, Kelas Showcase Terbaik pada tahun 2017, Johan Taklimat Technical Max X Robotic Competition, Naib Johan Pertandingan Robotik, pemenang Teknologi Inovasi Max X Pertandingan Robotik pada tahun 2019 untuk peringkat kebangsaan. Okey, lain-lain anugerah seperti ini. Okey. Anugerah Pengurusan Kewangan dan Akaun Sekolah juga pada tahun 2018 telah diterima dengan penerapan 4 bintang. Okey, lain-lain anugerah juga seperti yang ditayangkan di dalam slide ini. Okey, dan untuk lain-lain keputusan, okey, ini adalah peratus UPSR bagi tahun 2017, 2019, 2020 tidak ada UPSR kerana UPSR telah pun ditiadakan. Okey, dan ini adalah prestasi akademik UPSR 2017-2019 di mana JPS pada tahun 2019 adalah sebanyak 2.63. Kebitaran sekolah. Kebitaran sekolah iaitu highly immersive program yang dijalankan pada setiap perhimpunan hari Isnin. Okey, ini antaranya. Teks pengacara digunakan di dalam bahasa Inggeris dan impaknya ianya telah memberikan peningkatannya dapat dilihat pada salah satu contoh murid tahun 5 di mana peningkatan peratus lulus bahasa Inggeris pada tahun 2021 100% bagi biaya pemahaman dan juga untuk yang penulisan pula peningkatan sebanyak 91% berbanding 69% pada tahun 2020. Baiklah, untuk perbandingan PBD untuk subjek bahasa Inggeris pula juga telah menunjukkan peningkatan di mana murid yang menguasai TP4 pada tahun 2021 ketika mereka berada di tahun 2 telah meningkat sebanyak 10 orang dan pada masa mereka di tahun 1 tahun 2020 hanya 4 orang saja yang menguasai TP4 dan untuk yang murid yang menguasai TP3 2
dan 1 telah berkurang ya, dan semasa mereka naik di tahun 2. Okey, selain daripada itu, kebitaran sekolah juga adalah robotik, di mana ini adalah aktiviti yang pernah diikuti oleh Sekolah Kebangsaan Putaton untuk mengikuti kumpulan pertandingan robotik, di mana Sekolah SK Putaton adalah merupakan salah satu sekolah SKM yang berada di daerah Penampang yang telah mewakili daerah untuk mengikuti pertandingan robotik. Okay, pertandingan yang telah pun diikuti seperti yang telah saya sebutkan tadi, anugerah-anugerah yang telah pun dicapai oleh sekolah. Okay, ini adalah aktiviti yang telah mereka laksanakan. Manakala liputan media pula, okay, sekolah mempunyai Facebook, di mana pada tahun 2019 ini pencapaian robotik SK Putaton telah menjuarai peringkat negeri Sabah bagi kategori inovasi reka bentuk terbaik. Dan yang ini pula adalah liputan media yang dibuat oleh Surat Khabar Daily Express pada tahun ini 2021 20 Julai berkenaan dengan sumbangan bakul makanan yang dilaksanakan di Sekolah Kebangsaan Putaton Inobong. Dan ini adalah liputan media melalui YouTube, di mana pelancaran Pusat Sumber Digital SK Putaton telah disiarkan melalui YouTube. Begitu juga dengan pelancaran sambutan bulan kemerdekaan secara maya pada 13 Ogos hingga 24 September 2021 telah disiarkan juga melalui YouTube. Jaringan dan jalinan yang telah diadakan oleh sekolah seperti hubungan jalinan bersama dengan Kelab Belia Sinar Jaya Sultan. Mereka telah memberikan sumbangan kepada ibu bapa yang kurang berkemampuan di sekolah ini. Lain-lain hubungan seperti lawatan murid ke negeri, ke Muzium Negeri Sabah. Okey, bengkel teknik menjawab soalan UPSR bersama dengan penceramah-penceramah daripada sekolah-sekolah lain. Ceramah motivasi bersama dengan penceramah daripada UMS. Ceramah anti buli bersama dengan IPK, Ibu Pejabat Polis Kepayan Kota Kinabalu, dan juga Ibu Pejabat Polis Daerah Penampang. Okey, yang ini khidmat klinik pergigian bersama dengan Pejabat Kesihatan Daerah Penampang. Yang ini lawatan penandaarasan pusat sumber oleh Sekolah SK Moyok. Dan yang ini seminar inovasi oleh guru sekolah ini bersama dengan pensyarah IPG Gaya. Okey, dan ini juga gambar penglibatan guru di peringkat internasional. Sumbangan beg dan alat tulis daripada badan NGO. Lawatan guru-guru Hokkaido dan Jika bertempat di SK Kampung Coto pada tahun 2018. Dan ini pula adalah bengkel ERPH bersama dengan SK Penampang. Dan ini sumbangan makanan daripada McDonald's. Sumbangan buku aktiviti daripada badan NGO iaitu Sabah Educare. Program bantuan daripada Zushi Sabah. Dan yang ini adalah perkongsian HIP perdana PLC Tanjung Aru bersama dengan Sekolah SK Tanjung Aru 2. Okey, dengan itu saya menutup taklimat saya pada hari ini dengan kata kunci pendidikan, pengetahuan, pembangunan modal insan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.